吴安老师，吴安老师。 Yes, Uan. Sekejap ya, saya ambil kehadiran dulu. Okey, 好，来。Okey, 好，kelas macam mana dengan sketsa you all ya? Semua dah hantar ke belum? belum. Belum. Okay, very good. You tengok kalau saya ikut date yang saya tetapkan ialah 3 hari bulan April, paling lewat. Ini adalah duration time you all hantar. Ya, kejap saya lupa share screen. Nurul Fasihah. Nurul Fasihah. Okay, kita tengok sini ya. Mana my guru? Okay, so duration waktu untuk hantar you all dah boleh. Siapa yang belum hantar lagi, pastikan you all hantar sebelum 3 hari bulan 4. Ya, sini ada time dia. Ya, nampak screen saya ke tak? Nampak. Nampak. Satu lagi yang saya nak remind you all ialah bila you all hantar, ingat ya, setting video tu kena open untuk public. Sesiapa yang ada link tu, open to anyone with the link. Means that saya tidak perlu minta permission daripada you all. Okay, so yang ni saya akan pantau kemudian. So sekarang you ada masa lagi bagi mereka yang tak siap lagi. Pastikan you hantar sebelum 3 hari bulan April lah. Okay, supaya yang ni faham ke? Mimpai mah? Mimpai pun mimpai kelas? 明白。明白。 Yes, 很好, very good. So, kelas simulasi, sekejap, I nak check one by one. Kerana saya tak semak khasnya main peranan, siapa yang tak hantar. Sekejap ya, main peranan. Okay. Sekejap ya. Cuma nak remindkan you all. Saya setting memang semua lepas deadline you all boleh hantar. At least you all ada markah. Tak ada. Nanti tak ada, kalau tak boleh hantar means tak ada nama langsung. Kumpulan hari ini kumpulan D. Muhammad Haziq Hafiz tak hantar lagi untuk main peranan. Muhammad Haziq Hafiz. Madam belum. Jangan lupa ya, nanti you tak ada markah totally. 30% tu dah tak ada dah nanti. Okey, madam. Hantar lambat tak apa, walaupun tolak markah, tapi at least you ada markah untuk assignment ni, main peranan. Okay. Next saya nak check untuk yang seterusnya ialah sketsa dah bagi tahu you all. Lepas tu projek kamus bergambar. Okay, projek kamus bergambar. Muhammad Haziq Hafiz hantar dalam minggu ini ya. Okay. Okey. Projek kamus bergambar kumpulan D. I nak not submitted. Not submit. Kumpulan D tak ada. Okay, very good. Okay. Next. Okay. Oleh kerana saya agak sibuk ya minggu ni. Kerana degree dah start. Saya ada banyak kelas untuk degree. Okay, so hari ni saya cuma jumpa you all kerana kita dah habis PMP untuk 10 lesson. Video lesson 1 sampai 10. Saya dah upload dalam My Guru. You all dah ulang kaji ke belum? Belum? Ya? Baru sikit. Study sikit. Okay, very good. Pastikan ya, kerana next week pastikan ya study apa yang sepatutnya. Kerana next week start minggu ke-13 dengan minggu ke-14 ialah apa? Minggu ujian. Ya. Minggu ujian. Next week ialah minggu ke-13 kita akan buat ujian lisan. Ya. Ujian lisan di mana ada 3 bahagian. Okay, yang ni tak payah share screen dah. Saya tutup ya. Stop presenting.
Okay, so untuk minggu depan kita ada ujian lisan kelas. Ujian lisan ada 3 bahagian, pembacaan, pertuturan dan pendengaran. Kita akan buat ikut waktu kelas, ya. So untuk apa? Untuk pendengaran, you perlu masuk My Guru untuk buat test berkenaan. Dengar lepas tu jawab. Bahagian pendengaran. Yang tu kena masuk My Guru ikut waktu kelas kita. Ya. So untuk kumpulan ini saya akan bahagikan ya nombor 1 hingga nombor 12 adalah kumpulan pertama. Nombor 13 nombor 13 hingga nombor 24 adalah kumpulan kedua. Okay. So saya nak jimat masa. So next week ikut waktu kelas. Kumpulan pertama iaitu nombor 1 hingga nombor 12 stay kat WhatsApp group. Stay kat WhatsApp group, tunggu saya panggil masuk satu persatu dalam Google Meet. Ya, untuk buat ujian lisan bahagian pembacaan dengan pertuturan. Yang ni kena one to one. Okay. So pada masa yang sama, pukul 2 kan. So untuk kumpulan B yang nombor 13 hingga 24 itu tak payah tunggu dalam WhatsApp group, you pergi settle dulu ujian pendengaran dalam My Guru dulu. Okay? Pergi buat test dalam My Guru untuk pendengaran dulu. Kerana you tunggu pun lama juga belum sampai giliran you. So kumpulan kedua tu pergi settle yang pendengaran dulu. After settle pendengaran baru awak balik ke WhatsApp group untuk saya panggil nama, panggil nombor. Ya. So yang kumpulan pertama yang kedua kena standby dalam WhatsApp group itu, saya akan panggil nombor 1 hingga 12 satu persatu untuk masuk Google Meet buat test pembacaan dan pertuturan. Pembacaan saya akan minta awak baca 5 vocab, saya akan senaraikan 10. Okay? Saya akan minta awak baca di mana-mana 5 vocab dan saya akan dengar sebentar awak betul ke tak. Itu pembacaan, vocab sahaja. Ya. Untuk pertuturan, after pembacaan tu saya akan sambung pertuturan iaitu 10 soalan. Saya akan tanya soalan berdasarkan pembacaan, nombor pembacaan yang awak dapat tu. So saya akan tanya soalan yang berkenaan untuk pertuturan, speaking tu. 10 soalan awak hanya perlu jawab 5 soalan sahaja. Ya. Sediakan jawapan, you kena jawab dalam ayat penuh. Ayat penuh baru saya bagi markah penuh. Contoh, 你叫什么名字? Siapa nama awak? So kalau terus kata, contohlah ya, Lurika. Terus kata Lurika, saya tidak akan bagi markah penuh. Kecuali awak kata, 我叫 Lurika. So ini adalah full sentence. Saya akan bagi markah penuh untuk 2 markah satu soalan. So far ada apa-apa yang nak tanya? So kumpulan pertama tu lepas buat test pembacaan dan speaking, baru you all pergi ke pendengaran, pergi ke My Guru untuk buat pendengaran. Am I clear? Ya? Jelas ke? Yes. Terang dengan cara macam itu. So ada 2 kumpulan. Kumpulan 1 stay kat WhatsApp group, kumpulan 2 pergi buat test dulu di My Guru, lepas tu baru balik ke WhatsApp group. Samalah. Kumpulan 1 ni lepas buat test pembacaan dengan speaking, so after that masuk ke My Guru untuk sambung pendengaran. Yang penting you kena pastikan you buat 3 bahagian, iaitu vocab, bacaan vocab, speaking dan satu lagi ialah pendengaran dalam My Guru. Ya? Okay? Boleh kelas? Mimpai mah? Boleh. Mimpai ya? Okay. Apa soalan yang akan saya tanya untuk speaking khasnya? Selalu you're nervous bahagian speaking kan? Okay, speaking tu, adakah saya dah bagi tahu you all apa soalan yang akan saya tanya? I nak tengok respon you all. Adakah saya sudah bagi tahu you all apa soalan yang akan saya tanya? Dah. Dah. Dah kan? Setiap topik yang bila saya cover, saya akan bagi tahu you all. Okay, untuk topik ni, apa soalan yang akan saya tanya? Okay, so you all cara untuk preparation untuk bahagian speaking, you all pergi cari setiap soalan, setiap bab itu mesti saya dah bagi tahu you all soalan apa yang akan saya tanya. Okay, you senaraikan semua soalan tu dan sediakan jawapan.
Jangan hafal jawapan sahaja kelas. Nanti soalan tak faham macam mana nak jawab. Kan? So you kena faham soalan tu juga. Soalan tu macam mana nak faham kan? Kalau you dapat hafal semua, lagi bagus. Tapi kalau tidak dapat, soalan tu at least you kena faham keyword itu. Keyword. Contoh, 你喜欢做什么？你喜欢做什么？ Keyword dalam ayat ni apa yang saya tanya? 喜欢，你喜欢做什么？ Apa yang saya tanya? Awak suka buat apa? Ya, no Najira, very good. Awak suka buat apa? Terms atau keyword yang paling penting ialah 喜欢, suka. Walaupun tak faham ayat tu panjang, dengar belum dah nervous dah. Tapi kalau awak faham keyword, you boleh agak teka apa yang saya tengah tanya tu. Okay? 你喜欢做什么? Jawab. 我喜欢, saya suka. 我喜欢 apa? Jogging dalam bahasa Cina? 跑步，跑步. Ya, so awak boleh kata 我喜欢跑步, saya suka jogging. So awak terus dapat markah 2. 2 markah untuk satu soalan. Sebenarnya tidak susah kelas, tidak susah. Ya, tujuan saya ialah nak bantu you all untuk skor atau lulus. Bukan saya nak gagalkan you all. That's why saya dah bagi tahu you all soalan apa yang saya akan tanya. Dan awak ada masa untuk buat preparation. Ya. Okey, ada apa lagi yang nak tanya berkenaan dengan ujian lisan? Yoma? Ada? Mayo? Tak ada? 没有。 Mayo. Okey. Okey, so berkenaan dengan ujian lisan saya dah cover. Saya harap semua faham ya apa yang saya pesan ke you all. So buat preparation untuk ujian lisan you all. Okey, next ialah minggu seterusnya, minggu ke-14. Ya kelas, minggu ke-14 ada ujian apa kelas bagi tahu saya? Writing test kan. Writing test sama juga. Yang tu kalau berbanding dengan ujian lisan, writing test senang sikit. Writing test tu, you all waktu, bila sampai waktu kelas, terus masuk ke My Guru untuk jawab soalan. Itu adalah writing test you all. So, dia adalah multiple choice question. Apa yang you all kena buat preparation ialah, tidak perlu hafal tulisan Cina. You hanya fahamkan apa soalan dan jawab sahaja. Jawapan pilihan sudah diberi. So, you pilih sahaja. So, saya rasa writing test tak ada masalah bagi you all. Tapi kena study jugalah. Kalau tak study, macam mana nak fahamkan soalan? Kan? Okay? So, untuk writing test 20%, untuk ujian lisan 20%. Ujian lisan, nak go through ke apa soalan yang akan saya tanya? Ya, nak juga. Sekejap, saya cari buku saya. Mana buku saya? Sekejap ya, kalau nak go through saya ambil buku saya. Ya. Okay. Kita tengok bahagian speaking ya. Saya tahu you all lebih lemah bahagian speaking. Bukan lemah, sebenarnya you boleh jawab. Cuma bila sampai speaking one to one tu, you akan terus blank. Betul-betul? Kelas? Betul-betul? 对， 对， Ya, betul. Okay. How? Kita tengok bab setiap lesson. Lesson 1 tak ada. Lesson 1 cuma greetings je. Okay. Lesson 1 ni kena tahu apa yang kena baca ialah bunyi Q tu macam mana nak sebut. Selalu you salah sebut. Mana ini lesson 1 lebih kepada bahagian pembacaan, iaitu saya nak dengar sebutan you all. Saya akan sediakan fonetik. Saya nak dengar sebutan you all. Okay. Initial dan final tu, sebutan tu. Okay. Lesson 2, topik tajuk kedua, bab kedua. Apa yang saya akan tanya kelas, you bagi tahu saya. Saya akan tambah apa yang you all terlepas pandang. Bab kedua, apa yang akan saya tanya kelas?你叫什么名字？ Yes, 你叫什么名字? Jawab. 我
我叫 Nazira. Ya. So dia terus dapat markah penuh 2 mark, 2 marks. Okay. 你叫什么名字? Lagi? Ada satu lagi soalan kat bahagian sini. 你住在哪？ Ya, 你住在哪儿? Jawab. 我住在 Perak. Ya, 我住在 Berang. Kalau garden, Berang Garden. Berang 花园. Kalau college, 我住在 Ungku Oma 宿舍 college. Kalau college lah. Okay. Depends. Kalau garden ada taman ialah 花园. Nama dulu lepas tu taman di belakang. College pun sama. KAB 宿舍. 宿舍 di belakang. Nama di depan. Okay. Untuk tajuk kedua, ketiga, bab ketiga. Bab ketiga ada? Tak ada kan? Bab keempat. Bab keempat ada. Apa soalan yang akan saya tanya? 你家有几口人？ Ya, 你家有几口人? Jawab. Siapa boleh jawab? 你家有几口人? So nak jawab macam mana? 我家6口人。我家有6口人 contoh. 我家有6口人. Ya. So awak kena tahu berapa jumlah bilangan keluarga. Kau adalah penjuru bilangan untuk jumlah ahli keluarga. Okay. Next. Ada lagi soalan? Bab 3. Yes. 你有几个兄弟姐妹？ Yeah, very good. 你有几个兄弟姐妹? Saya tanya tentang apa? 兄弟姐妹. Apa maksud dia? Adik-beradik. Yes, adik-beradik. So jawab. Siapa nak cuba jawab? 我有3个。 3个兄弟姐妹 for example. Okay. Atau 我有3个姐姐, 1个弟弟. Kena ada penjuru bilangan ke sebelum orang. Ya. Jangan guna kau hanya untuk jumlah ahli keluarga sahaja. Kalau bilangan adik-beradik itu bukan jumlah total family member. So guna balik penjuru bilangan ke. 1个姐姐, 1个哥哥, 2个弟弟, 2 kena tukar ke 2. Ini yang ia kena tahu. Okay. Next. Satu lagi soalan yang akan saya tanya berkenaan dengan umur topik ini. Apa yang saya akan tanya kelas? Ni tua tak? Ya, Nurul Fashihah, ni tua tak? Berapa umur awak? Jangan sampai soalan yang begitu basic, you pun tak reti nak jawab. Ya, ni tua tak? Kadang-kadang penat saya ulang soalan ni. Awak tak faham apa? Tak faham-faham juga. Nampak sangat tidak berulang kaji kelas. Okay, ni tua tak? Saya tanya tentang umur. Contoh, saya nak awak kata umur saya 24. Diploma tak sampai 24 kan? Umur saya 20 contoh. So, jawab. 我 20岁。 Yes, very good. 我20岁. 20, 20. 岁 adalah umur untuk tahun. Tahun untuk umur. 20岁. Okay. Next. Bab ke-5. Bab ke-5, apa yang saya boleh tanya? Banyaknya bab ini. Contoh, kalau saya tanya, 今天是几月几号? Apa yang saya tanya? 今天是几月几号? Hari ini berapa hari bulan? Ya, bulan apa? Berapa hari bulan? 今天是几月几号? So, kena jawab. Contoh, tarikh hari ini. Bagi saya, tarikh hari ini, 今天是 ayat penuh ya. 今天是 apa? 3月3月 lagi 29 29 apa? 号。好， Yes. 今天是3月29 号 baru betul. Okay. Lagi kalau saya tanya 今天是星期几? 星期几?
星期几? Apa yang saya tanya tentang 星期几 ini? Hari apa? Yes, hari ini hari apa? So, cuba jawab. Hari ini ialah hari Selasa dalam bahasa Cina.星期二 星期二 tak dapat makan penuh. Kita kata hari ini ialah hari Selasa. 今天是今天是星期二。 very good. 今天是星期二 baru dapat makan penuh. 今天是星期二. Kalau saya kata 明天是星期几, tukar perkataan 今天 ke 明天. Apa maksud 明天? 明天 esok. Ya, awak kena dengar sama ada saya kata hari ini ke besok ke semalam ke. You kena dengar betul-betul lah dalam soalan itu. Ya, means that awak kena hafal terms tu. Besok, hari ini, semalam. Itu semua. Okay? So ini adalah soalan untuk lesson 5. Okay, sekarang kita masuk ke pukul berapa? 现在几点? Apa maksud saya tanya? Sekarang pukul berapa? Ya, sekarang pukul berapa? 现在几点? So, awak jawab soalan ni ikut waktu sekarang. Waktu dan masa. 现在是? 现在是 apa? Ya?现在是? 下午2下午2点. 25. 25. Yang lain boleh bantu? 25 25 apa? 分 Yes. 现在是下午2点25分. Okay, 现在是下午2点25分. Okay, kalau saya tanya ni 几点睡觉? Apa yang saya tanya? Ni 几点睡觉? Pukul berapa tidur? Ya. Keyword ialah 睡觉 tidur. 几点 pukul berapa? So, you kena bagi tahu saya, saya tidur pada pukul berapa lah. Contoh, 我晚上11点睡觉. Apa maksud saya ayat tadi? 我晚上11点睡觉. So, ya? Awak tidur pukul berapa semalam? Tadi saya tanya awak tidur pukul berapa, sekarang saya jawab. 我晚上11点睡觉. Jawapan ini. So, pukul berapa saya tidur? Pukul 11 malam. Ya, Razrin, very good. Okay, saya tidur pada pukul 11 malam. Ayat penuh. You all kena jawab dalam ayat penuh. 我晚上 orang, waktu, masa, perbuatan. 我 ialah orang. 晚上 waktu. 11点 masa, 睡觉 perbuatan. So ini adalah susunan ayat yang betul. Orang, waktu, masa, perbuatan di hujung ayat. Okay? Boleh ikut tak kelas? Boleh? Boleh. Boleh. Ya? Okay, how? So next. So saya akan tanyalah pukul berapa awak tidur, pukul berapa awak 起床 bangun pagi. 起床 ialah bangun pagi. So awak kena sediakan jawapan itu. Okay, untuk bab ketujuh. Bab ketujuh berkenaan dengan hobi atau perbuatan. So, yang ni kalau saya tanya, ni 喜欢做什么? Apa yang saya tanya? 你喜欢做什么? Awak suka buat apa? Yes, awak suka buat apa? So, bagi tahu saya lah. Apa yang awak suka buat? Saya suka jogging, saya suka menonton wayang. Semua kena sediakan dalam bahasa Cina. Ya? Okay. So, bab 7 sudah. 8. Bab 8 apa yang akan saya tanya kelas? 你怎么来上课? Ya, 你怎么来上课? Macam mana awak datang ke kelas? Kalau you nak kata saya datang ke kelas dengan bas, 我坐巴士来上课.
我 orang 坐巴士 cara pengangkutan. 来 datang 上课 ke kelas. Datang ke kelas. Okey, 我坐巴士来上课. Cara pengangkutan di tengah ayat. Ya. Saya naik motosikal ke kelas. 我骑摩托车来上课. Kalau soalan saya guna perkataan lai, awak jawab pun guna lai. Kalau saya soalan guna perkataan去 pergi. Awak jawab pun pergi juga. Kalau saya tanya balik, ni 什么时候? Okey. 你怎么回家? Macam mana awak balik rumah? 怎么回家? Macam mana awak balik rumah? Kalau naik train, 我坐火车回家. Saya naik kereta api balik rumah. 我坐巴士回家. 回家 balik rumah. Saya naik bas balik rumah. Okay, up to cara pengangkutan you all. Ya, macam mana awak balik ke rumah? 我骑摩托车回家. Saya naik motosikal balik ke rumah. So depends on soalan. Soalan tanya datang ke kelas ke, pergi ke sekolah ke, atau balik rumah ke. So awak jawab berdasarkan soalan itu. Okay, boleh kelas? 明白吗? 明白. 明白 ya? Okey, sekarang kita masuk ke bab 9. Bab ke-9 apa yang akan kita tanya, kelas? 你喜欢什么颜色? Apa yang saya tanya, kelas? 你喜欢什么颜色? Awak suka warna apa? Ya, awak suka warna apa? 你喜欢什么颜色? 你喜欢什么颜色? Awak suka warna apa? So, awak bagi tahu saya je lah. 我喜欢黑色. 我喜欢蓝色. 我喜欢白色. Senang kan? So, pastikan awak boleh jawab soalannya. Yang ni, apa yang saya bagi tahu you all hanya untuk speaking sahaja tau. Jangan you hanya baca yang ni saja, yang lain tak tengok langsung. Nanti tak reti jawab pendengaran pula. Ya, semua kena awak tengok, perhatikan. Tapi kalau nak buat preparation untuk speaking, itulah soalan yang akan saya tanya you all. Okay? So, kalau dark color dalam bahasa Cina, dark color? Dark color. 深颜色. 深颜色. Very good. No, Najira. Kalau light color? 浅颜色. 浅颜色. Okay, very good. No, Julia nak bilang. 很好. Very good. Okay. So, bab 10. Okay. Untuk bab 9, latihan pendengaran kita sudah buat ke belum? Belum. Okay, tak buat lagi ya? Okay, saya share screen. Kita buat sekarang. Kita bincang bersama. Okay. Okay. Bukan ni, sekejap. Bab ke-9. Ya, bab 9. Muka surat 74. 74. 74 tu muka surat ke berapa, kelas? 74. Ya. 74. Okey. Yang ni senang je, yang ni tak ada masalah kan, fill in the blank according to the picture. Kita tengok pendengaran. Okey. 我喜欢浅颜色. 我喜欢浅颜色. Jawapan? Semua tahan? Ya, kelas?答案是一 Yes, 我喜欢浅颜色. Okay. Jawapan E, 1.
Ya, ini jawapan dia. B. 这件白色的毛衣怎么样？这件白色的毛衣怎么样？ 2. 答案是2。 2. 这件白色的毛衣怎么样 ？OK, very good. OK, C. 白色的毛衣好看，不过容易脏。黑色的毛衣不容易脏，不过不好看。Soalan, 下列哪个句子是对的 ？Antara ayat di bawah mana satu yang betul? Sign. 答案是3。Yes, okay, very good. D. 佳佳有浅蓝色的书包，她的姐姐有深蓝色的书包。Soalan, 佳佳的书包什么颜色？佳佳的书包什么颜色？ 2. 答案是2，浅蓝色。Yeah, very good. 浅蓝色itu warna apa? Light. cerah. Ya, light blue. Light blue. 蓝色kan blue. 浅 ialah light blue. OK, 好。E. 建国和弟弟都喜欢黑色，他的哥哥喜欢绿色。Soalan, 谁喜欢绿色？ 3. 答案是建国的哥哥3。建国的哥哥。Okay? So awak boleh practice kalau tak faham lagi, walaupun saya dah bagi jawapan tak faham lagi, means that awak kena kukuhkan ulang kali Basic you tak cukup kuat. That's why you tak faham langsung. So awak kena ulang kaji khasnya dengar balik dan cuba fahamkan setiap instruction dalam atau statement yang dibaca tu dalam rakaman QR code tu dalam tu, audio tu. Okay? 好，yang ni senang je. 这件apa? 这是白色的毛衣。 Yes, 这是白色的毛衣。Next, 这个呢？这是黑色的跑车。火车呀，这是黑色的火车。Okay, green bag， 这是绿色的书包。绿色的书包。OK, blue car， 这是蓝色的汽车。汽车。QI， 蓝色的汽车。Okay, so yang ni tak ada masalah. Kita tengok ke bab 10 pun tak apa lagi Okay, untuk bab 10 kita tengok dulu apa soalan yang akan saya tanya. Okay, saya akan tanya apa kelas? 你学了多长时间汉语 Soalan ini. Berapa lama awak belajar Mandarin? Yang ni video rakaman tu saya dah upload dalam MyGuru ya. So siapa yang belum study boleh study kat sana. So 你学了多长时间汉语 Berapa lama awak belajar Mandarin? Okay. Contoh, kita tengok contoh di sini. Saya sudah belajar 4 bulan Mandarin. Macam yang tak ada basic daftar SEM ini. So 4 bulan. 我学了4个月. Kalau 4 月 ialah bulan April. 4个月 ada penjuru bilangan kat tengah sini means that duration 4 bulan. So sudah, le ialah sudah. 我学了 saya sudah belajar 4个月 4 bulan Mandarin. So ini adalah jawapan yang awak boleh sediakan. Atau you dah belajar separuh tahun, half year. 我学了半年汉语. Kalau 1 tahun, 我学了1年汉语. Kalau dah standard 6 sampai standard 6, 我学了6年汉语. So up to keadaan diri you sendiri. Okay? So ini adalah salah satu soalan yang akan saya tanya dalam speaking test. Okay. 好, sekarang kita tengok yang ni. Kita bincang jawapan untuk listening. 你为什么学习汉语？1、2、3，咪传。你为什么学习汉语？ 3. 答案是你为什么学习汉语？答案是3。Yes, very good. Okay, B. 我觉得汉字特别有意思。我觉得汉字特别有意思。
1、2、3 which one？ E 答案是 E very good OK E C 卡蒂学了半年汉语，说得还行。他的弟弟学了1年汉语，说得很不好。Soalan， 下列哪个句子是对的？ Saya ulang statement。卡蒂学了半年汉语 sudah belajar setengah tahun Mandarin， 说得还行 cakap boleh tahan lah ya。他的弟弟adik lelaki dia 学了1年汉语 sudah belajar 1 tahun Mandarin， 说得很不好。cakap tu sangat tidak fasih， 很不好 tu sangat tidak fasih。OK， 1、2、3 which one？ statement yang betul， 哪一个是对的？答案是 R yes， 答案是 R。OK， 好 D。凯如很喜欢中华文化，他从高中开始学习汉语。Soalan， 凯如为什么 mengapa 学习汉语？1、2、3 which one？ Kenapa dia belajar Mandarin？ 答案是 E yes very good E OK。好 next last sekali E 美娜今年17岁，她从13岁开始学习汉语。美娜今年17岁，17岁 itu berapa umur? Umur berapa? 17. Yes, okay. And then ayat seterusnya dia kata, 她从 sejak ialah sejak 13岁 wah umur ni 开始 mula 学习汉语 mula belajar Mandarin 13岁开始 dia start dari 13岁 so awak kena kira 13岁 sampai ke 17岁他学了多长时间汉语 berapa lama dia belajar Mandarin berapa lama 多长时间 how long 1、2、3 which one? Yang ni awak kena kira. Dan first you kena faham berapa umur dia dulu. Dia belajar sejak 13 岁 then sampai ke 17 岁. Dia tahun ni dia 17 岁. So sejak 13 sampai 17 tu berapa lama dia belajar Mandarin? 1、2、3 which one? 5 年. Yes. Ada orang yang terus guna 17, 17 tolak 13, 17 tolak 13, no. Kita kena start 13 1 tahun. 13, 14, 15, 16, 17. So 5 tahun. 13 tu 1 tahun. 14 1 tahun. 15 1 tahun. 16 1 tahun. 17 1 tahun. So total ada 5 年, 5 tahun dia belajar. Okay. So ini adalah cara jawab. Ya. Ada apa-apa yang nak tanya? Tak ada. Tak ada Okay. How? So yang ini. Rearrange the words. Jadi sentence. Apa? You ada buat kan? Apa jawapan you all? Yes. 我想问你一个问题。我想问你一个问题。Okay. Saya ingin tanya awak satu soalan. Ini adalah jawapannya. 我想问你一个问题。Okay. B. 什么答案？我apa？我从apa？高中开始 高中开始 belajar 学习apa？汉语 汉语 yes full stop 我从高中开始学习汉语 OK 好 next
Alah. Apa? Okay, next. Yang ni. Saya tak ke sebelah sini. Senang sikit. Didi. 觉得觉得 lagi 汉字很难。汉字很难。弟弟觉得汉字很难。哎，好。Yang ni, 这个呢 D。他的汉语说的很不好。Yes, very good. 他的汉语说得很不好。Okay, so yang ni dah settle. Yang 4 ni tak payah. 4 ni cuma tanya pendapat you all. Dia tak ada jawapan yang spesifik. Okay, so yang ni yang you all kena tahu dah. Latihan ni kita dah settle. So untuk 10 bab ini, you all kena study. You all kena study and then prepare untuk next week ujian lisan. Okay, untuk speaking, jangan ulang kaji untuk speaking sahaja ya. You all kena study yang lain juga supaya awak boleh jawab untuk bahagian pendengaran. Vocab tu saya rasa tak ada masalah sangat dengan you all. You cuma sebut vocab sahaja. Yang tu no big problem. Pendengaran dengan pertuturan yang you all kena buat preparation. Okay? So, okay, how? So far ada apa-apa yang nak tanya tak kelas? 有问题吗? Ada apa-apa yang nak tanya? Nur Ainul Syahira. Ainul Syahira. Nur Ainul Syahira. Mana dia? Nur Ainul Syahira. Ya. Kita dah habis bincang tau semua. Baru nak habis kelas. So you bahagian yang sangat penting tu nanti you tanya kawan boleh? You ada kawan dalam kumpulan ni kan? Ada ke tak? I know? Ada. Ada ya? Okay. So mana dia? Okay. How? So kelas. So apa yang saya nak beritahu dah. Okay. So untuk hari ini kita dah habis bincang dan jangan lupa hantar sketsa. Ya, jangan lupa hantar sketsa you all bagi mereka yang tak hantar lagi. Okay, sketsa satu-satu. Lepas tu ulang kaji untuk next week ujian lisan. Dan tadi saya dah bagi tahu kumpulan pertama iaitu nombor 1 hingga nombor ke-12. Senarai nama ini nanti saya akan screenshot dan saya akan bagi tahu, akan share dalam grup kemudian next week. Okay, sebelum start kelas. Sebelum start ujian saya akan share supaya you tahu awak dalam kumpulan 1 ke kumpulan 2. Ingat, kumpulan 1 stay kat WhatsApp group, kumpulan 2 terus pergi jawab soalan dulu di My Guru untuk pendengaran. Lepas tu terbalik. Okay, ini adalah ujian lisan next week. The following week ialah ujian bertulis. Okay, ujian bertulis bila sampai waktu kelas terus masuk ke My Guru untuk jawab soalan. Okay, dan satu lagi yang saya nak remind you all ialah untuk next week the ujian bertulis dengan ujian lisan dua-dua ni dengan the following week minggu ke-13 dengan minggu ke-14. Jangan tak datang kelas terus atau hilangkan diri terus. Nanti tak remakan langsung untuk ujian you all. Kehadiran wajib. Ya, kehadiran wajib. So, you kena buat preparation awal untuk buat menjalani ujian ini. Okay. So far ada apa-apa yang nak tanya tak kelas? Tak ada. Tak ada Tak ada Yang lain? Tak ada? 没有. Okay. So jangan lupa hantar sketsa and then buat preparation untuk apa yang sepatutnya. Okay. So kalau tak ada kita berhenti di sini kelas. Okay. 同学们下课. 谢谢老师。谢谢老师。谢谢老师。祝你们再见。
OK，谢谢老师。好，再见。谢谢老师。 Yes，再见。